Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kuliah kami akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Kuliah kami terdiri daripada Izzat, Haziq dan Azmi. Saya Muhammad Zafri Azmi akan membentangkan terlebih dahulu berkenaan apa yang akan kami bentangkan. Namun sebelum itu, saya akan membacakan beberapa rangkap pantun terlebih dahulu. Malar hijau si pohon akasia, tumbuh melata di titi wangsa. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia, visi dan aspirasi bunga bangsa. Karung padi penuh berisi, padi dituai di negeri utara. 11 anjakan strategik dan operasi, jayakan aspirasi pendidikan negara. Cantik sungguh permata biru dari Senggora. Bangkitlah tuan semangat baharu, binalah bangsa, bangunkan negara. Keris panjang mata tirus, ditempa dengan besi ampuh. Perit getir menongkah arus, cabaran mendatang cekal ditempuh. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya berkenaan dengan apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Apa yang melibatkan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia ini terdiri daripada apa itu pendidikan. Seterusnya, saya akan membawakan beberapa pandangan daripada tokoh-tokoh mengenai pendidikan. Yang pertama daripada ahli falsafah Yunani iaitu Plato. Plato mengatakan bahawa pendidikan merupakan suatu perkara yang membentuk individu berakhlak mulia dan warga negara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang negara. Maknanya pendidikan ini akan menjadikan seorang individu itu supaya berakhlak mulia dan menjadi seorang warga negara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang negara. Seterusnya daripada perspektif tokoh Islam pula, Al-Ghazali menyatakan bahawa pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadikan teras dalam pendidikan. Proses yang merangkumi aspek intelek, latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati. Pendidikan ini bukan sahaja pergi ke arah akademik, malah ia juga terlibat dalam sosial budaya dan juga agama, yang mana pendidikan ini juga akan menjadikan seorang itu supaya ia lebih berakhlak mulia dan lebih berani serta hormat menghormati antara satu sama lain. Oleh yang demikian, pendidikan ini dapat melahirkan suasana yang aman, harmoni dalam kalangan masyarakat sejagat. Seterusnya, definisi hala tuju pendidikan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka DBP, sesuatu yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang, negara atau organisasi secara khusus. Jadi secara umumnya, hala tuju pendidikan dapat takrifkan sebagai sesuatu atau matlamat yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. Jadi pihak kementerian juga telah merangka hala tuju pendidikan ini dan apa yang akan berlaku sekiranya pendidikan ini dilakukan dalam jangka masa yang telah ditetapkan dalam apa yang dirangka oleh kementerian tersendiri. Seterusnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu, khususnya buat anak-anak murid yang berada di sekolah secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, berdasarkan rukun negara kita yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi perkara ini amat pentinglah untuk kita tekankan kepada murid-murid, lebih-lebih lagi buat murid-murid sekolah rendah yang mana bab kata patah, biarlah kita melentur bulu itu dari rebungnya. Sekiranya kita baru ingin menyemai murid-murid ini dari waktu mereka sudah besar seperti waktu remaja, jadi mungkin agak sukar untuk bentuk mereka kerana mereka juga mempunyai ego mereka tersendiri. Jadi adalah
lebih baik kita membentuk perkara ini daripada murid-murid sekolah rendah, yang mana boleh saya katakan murid-murid sekolah rendah ini masih boleh mendengar kata-kata kita. Jadi usaha ini perlulah dimainkan peranan oleh setiap guru supaya perkara ini dapat mencapai objektifnya yang tersendiri dan dapat melahirkan masyarakat serta murid-murid yang bersatu padu antara satu sama lain dan dapat memajukan negara kita dalam segala aspek dan dapat menyumbangkan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, hala tuju pendidikan. Yang pertama, mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Perkara ini amat penting supaya kita dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, supaya mereka besar dan dapat melakukan critical thinking. Kita dapat memberikan murid-murid kita berfikir, dapat belajar membuat keputusan dengan baik dan tidak mengharapkan sesuatu daripada orang lain dan dapat berdiri dengan kakinya sendiri, berdikari dan sebagainya. Seterusnya yang kedua, memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Perkara ini pihak guru boleh melakukan ataupun melantik murid-murid menjadi pengawas ataupun menjadi apa-apa sahaja, memberikan mereka jawatan supaya kita lihat adakah murid-murid ini mempunyai bakat untuk mencongkel dirinya, bercakap di halayak ramai ataupun membantu guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugas supaya dapat mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh ataupun bersepadu. Baik, seterusnya saya akan menyerahkan persembahan ini atau pertangan ini kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai aspirasi sistem pendidikan. Sebelum kita lebih mendalam lagi dalam topik aspek aspirasi sistem pendidikan, mari kita kenali dulu apa yang dimaksudkan dengan aspirasi. Aspirasi secara umum bermaksud suatu hasrat atau keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Manakala aspirasi sistem pendidikan bermaksud hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan perubahan yang besar kepada keseluruhannya sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian murid melalui penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 bersandarkan kepada Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Di dalam aspirasi pendidikan negara terkandung 5 item utama yang perlu diteliti, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan yang terakhir sekali, kecekapan. Aspirasi pendidikan negara yang pertama iaitu akses. Akses ini bermaksud mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Akses ini bertujuan untuk memastikan setiap individu di dalam negara kita mendapat pendidikan daripada kanak-kanak prasekolah sehingga peringkat menengah atas dan memastikan pendaftaran mereka itu semua mencapai 100% menjelang tahun 2020. Perkara ini bertepatan dengan prinsip pendemokrasian pendidikan yang bermaksud iaitu pendidikan untuk semua tanpa mengira latar belakang sosioekonomi setiap individu. Oleh itu, pihak kerajaan akan berusaha dalam membangunkan lagi sistem pendidikan negara supaya setiap murid dapat berakses kepada pendidikan tanpa mengira latar belakang dan bebas untuk memilih arus aliran yang ingin diceburi. Seperti yang kita ketahui, arus aliran yang terkandung di negara kita terdapat banyak pilihan. Oleh itu, setiap individu berhak memilih dan mereka diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minat untuk ceburi. Seperti yang kita tahu, di Malaysia juga ada menyediakan kolej vokasional, yang mana kolej vokasional ini mengandungi pelbagai aliran dan kemahiran yang boleh diceburi oleh mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang kemahiran.
Okey, lepas kemudian dapat kita lihat juga semasa COVID-19 melanda dunia, pihak kerajaan juga telah menyediakan pelbagai inisiatif untuk memastikan sistem pendidikan kita berjalan dengan lancar dan setiap murid dapat mengakses kepada pendidikan itu tanpa mengira waktu, masa dan keberadaan mereka ketika itu. Kiranya mereka tidak perlu ke sekolah ketika itu sebab berlakunya kerisauan dalam untuk keluar dari rumah. Jadi kita dapat lihat pelbagai inisiatif untuk murid-murid ini mengakses kepada pendidikan, seperti kerajaan telah menyediakan plan internet yang percuma ataupun boleh dibeli dengan kadar yang murah. Kemudian kerajaan juga telah menyediakan peranti yang disediakan kepada murid-murid yang berkeperluan untuk mengakses kepada pendidikan. Jadi setiap murid ini boleh belajar dalam setiap hari itu melalui aplikasi Google Meet ataupun Zoom dan juga Classroom untuk memudahkan lagi pendidikan itu berlaku secara jarak jauh tanpa berhadapan dengan guru itu sendiri. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara yang kedua ialah kualiti. Negara mencapai dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Apa yang dimaksudkan dengan TIMSS dan PISA ini? TIMSS bermaksud Trends in Mathematics and Science Studies, manakala PISA ini bermaksud Program for International Student Assessment. TIMSS ini bertujuan untuk menilai kecekapan sistem pendidikan ataupun murid itu sendiri dalam matematik dan sains, manakala PISA ini pula bertujuan dalam menilai kecekapan bacaan, matematik dan juga sains. Oleh itu, penilaian antarabangsa ini dapat kita membanding bezakan antara kualiti pendidikan di negara kita dengan pendidikan di negara yang lain. Kita dapat tengok mana yang lebih tinggi, yang lebih bagus dalam sistem pendidikan ini. Oleh itu, aspirasi pendidikan negara Malaysia bertujuan untuk mencapai kualiti pendidikan setaraf antarabangsa. Dapat kita saksikan sistem pendidikan berprestasi terbaik di dunia seperti di Singapura dan di Korea Selatan telah menunjukkan bahawa sesuatu sistem pendidikan mampu berubah daripada prestasi lemah kepada prestasi yang cemerlang dalam hanya beberapa dekad. Sesungguhnya, sekiranya Malaysia mencapai dalam masa 15 tahun ini dapat keluar daripada kelompok 1/3 terbawah kepada 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa, Malaysia akan menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Bagi memenuhi aspirasi ini, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Seperti yang kita teliti sekarang, negara Malaysia telah menghapuskan sistem peperiksaan daripada sekolah rendah iaitu UPSR. Disebabkan negara Malaysia ingin mencapai sistem pendidikan setaraf negara Finland, yang mana negara Finland sistem pendidikan mereka tidak mempunyai sistem peperiksaan. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara yang ketiga ialah equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian antara dalam bandar, luar bandar, sosioekonomi dan juga jantina menjelang tahun 2020. Dalam aspirasi equity untuk semua murid ini, tujuan aspirasi ini adalah untuk memastikan setiap murid itu mendapat pendidikan yang sama rata tanpa dibanding bezakan pencapaian masing-masing, sama ada daripada segi agama, bangsa dan negara maupun sumber kekayaan masing-masing ataupun jantina menjelang tahun 2020. Oleh itu, dapat kita saksikan pendidikan untuk setiap individu ini mula disamaratakan dan tiada lagi sistem membanding bezakan mengikut kelas,
mana yang lebih pandai duduk di kelas bahagian atas, manakala yang pelajar yang tidak berapa pandai duduk di kelas bawah. Oleh itu, kita dapat saksikan banyak sekolah yang telah mensamakan murid di dalam sebuah kelas itu, yang mana lebih ke hadapan, yang mana kurang ke belakang, mereka disamaratakan dalam satu kelas. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara yang keempat ialah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia merupakan negara yang masyarakatnya majmuk, yang bermaksud di negara Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Oleh itu, murid-murid di sekolah akan bersatu padu memupuk perpaduan di sekolah antara mereka yang berbilang kaum. Hal ini penting supaya nilai-nilai murni sesama individu, masyarakat dan kaum itu dapat dipupuk daripada kecil lagi. Dalam masa yang sama, kita dapat saksikan murid-murid ini juga mereka ada hak untuk memilih pendidikan yang ingin mereka ceburi. Tak kisahlah sama ada negara itu jenis kebangsaan Cina ataupun India ataupun sekolah kebangsaan biasa. Setiap sekolah itu mempunyai murid-murid yang berbagai kaum, yang majmuk. Oleh itu mereka dapat kenal mengenali antara satu sama lain dan juga memupuk sikap nilai murni antara satu sama lain daripada kanak-kanak lagi, sehingga umur mereka menengah atas dalam pendidikan Malaysia ini. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara yang terakhir ialah kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan yang besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan. Pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap. Oleh itu, kita dapat saksikan kecekapan ini untuk menjamin keberhasilan murid melalui peruntukan yang sedia ada untuk pendidikan negara. Dalam kita menyaksikan kecekapan ini, kita boleh teliti semula hasil yang kita perolehi untuk membangunkan sistem pendidikan ini. Betapa cekapnya kita saksikan, kita boleh tengok daripada keberhasilan murid yang dihasilkan pada setiap tahun. Kemenjadian mereka selepas tamat persekolahan, mereka sambung lagi belajar sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, pendidikan tinggi ataupun bekerja. Oleh itu, kecekapan ini dapat diteliti oleh kemenjadian murid itu sendiri setelah tamat persekolahan. Seterusnya, ini merupakan 11 anjakan dalam hala 7 pendidikan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem pendidikan Malaysia, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga pula ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai-nilai. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupayakan JPN, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, iaitu PPD, dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8 ialah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan yang ke-11, meningkatkan keelosan untuk kebertanggungjawabaan awam secara langsung. Ini merupakan 11 anjakan yang dilaksanakan dalam mencapai sistem pendidikan yang lebih baik. Ia juga mesti merangkumi salah satu aspek dalam aspirasi pendidikan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai aspirasi murid. Terdapat 6 aspirasi murid, iaitu yang pertama, kemahiran berfikir, pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian, dan akhir sekali ialah identiti nasional. Baiklah, marilah kita lihat kepada aspirasi murid yang pertama, iaitu kemahiran berfikir. Sebelum itu, setiap pihak, tidak kiralah guru ataupun ibu bapa maupun masyarakat, berperanan bagi memastikan 6 aspirasi ini tercapai supaya dapat melahirkan pelajar yang dapat memperkembangkan potensinya seperti yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran berfikir, setiap murid perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Samping itu, guru juga berperanan untuk menggalakkan murid mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam subjek-subjek lain seperti seni dan muzik. Namun, semua pengetahuan yang diperoleh oleh murid ini perlulah seiring dengan kemahiran pembelajaran pada abad ke-21. Seterusnya, aspirasi yang kedua pula ialah pengetahuan. Pelajar mestilah memiliki keupayaan literasi dan numerasi serta menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan juga sejarah. Perkara ini juga pula diterapkan dalam pembelajaran bagi abad ke-21. Tambahan pula, TIMSS dan PISA juga menginginkan murid berfikir di luar kotak yang dapat meningkatkan sistem pendidikan negara. Aspirasi murid yang ketiga pula ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin sangat diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang. Kini, murid banyak terlibat dalam aktiviti berkumpulan di dalam kelas yang sentiasa diadakan untuk mencapai pembelajaran abad ke-21. Malah, ada sesetengah murid yang telah dilantik oleh guru sebagai pengawas sekolah ataupun pengawal pusat sumber yang dapat melatih diri murid itu sendiri dalam kepimpinan. Terdapat 4 elemen yang dapat memupuk sifat kepimpinan murid. Antaranya yang pertama ialah keusahawanan, yang kedua ialah berdaya tahan, yang ketiga kecerdasan emosi, dan yang keempat ialah keterampilan komunikasi. Bagi elemen yang pertama iaitu elemen keusahawanan. Elemen ini boleh dipupuk melalui peranan guru yang mengadakan program jualan amal ataupun ikobazar yang melibatkan murid dalam bidang ini. Melalui elemen keusahawanan ini juga, kanak-kanak akan belajar cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bagi elemen yang kedua pula ialah berdaya tahan. Elemen ini juga penting dalam kepimpinan kerana ia akan mendidik kanak-kanak untuk menghadapi segala cabaran dalam usaha untuk mendisiplinkan diri mereka. Elemen yang ketiga pula ialah kecerdasan emosi. Ianya penting dalam kepimpinan kerana elemen ini akan mendidik murid bagaimana untuk memahami situasi dan perasaan orang lain dan seterusnya cuba untuk bertolak ansur dengan situasi tersebut supaya dapat menjadikan suasana persekitaran pendidikan yang positif. Elemen yang keempat pula ialah keterampilan komunikasi. Elemen ini sangat penting dalam kepimpinan kerana komunikasi yang baik
dapat mewujudkan kerjasama yang baik sekaligus dapat menjadikan seseorang pemimpin itu, iaitu murid itu sendiri, sebagai seorang pemimpin yang baik. Maka guru dan ibu bapa perlulah sentiasa berkomunikasi dengan murid supaya dapat meningkatkan tahap kemahiran komunikasi mereka. Guru dan ibu bapa juga boleh menanyakan pelbagai soalan kepada anak murid tentang pendapat mereka supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran komunikasi serta dapat membangunkan sifat kepimpinan yang mantap dalam diri mereka. Seterusnya kita pergi kepada aspirasi yang keempat, iaitu kemahiran dua bahasa. Melalui penguasaan dua bahasa yang baik dapat menjadikan seorang murid itu berupaya untuk berdaya saing dalam dunia pendidikan. Setiap murid haruslah menguasai bahasa Malaysia kerana ianya merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris juga sebagai bahasa kedua kerana ianya merupakan bahasa komunikasi antarabangsa. Dalam pada itu, murid juga digalakkan untuk mempelajari bahasa ketiga ataupun bahasa yang lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil ataupun bahasa Arab. Dengan menguasai pelbagai bahasa, murid dapat menempatkan diri dan mampu berdaya saing dalam dunia pendidikan global. Aspirasi yang keempat ini sangat berkait dan menyokong 11 anjakan, di mana anjakan yang kedua yang telah dinyatakan bahawa ingin memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan yang lain. Aspirasi yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini berkaitan dengan anjakan yang ketiga, iaitu ingin melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Terdapat beberapa prinsip yang telah digariskan dalam aspirasi ini. Prinsip yang pertama iaitu kerohanian, yang mana murid mengamalkan pegangan agama sebagai asas kehidupan. Guru juga perlulah memainkan peranan penting dalam memastikan aspirasi ini dengan adanya subjek pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Prinsip yang kedua iaitu integriti, yang memastikan setiap murid itu berpendirian tetap dalam melakukan perkara-perkara yang betul. Prinsip ketiga ialah tanggungjawab sivik. Prinsip ini dapat menjadikan murid bertindak secara sukarela untuk mengambil tanggungjawab serta tanggungjawab terhadap orang lain demi kepentingan semua. Aspirasi etika dan kerohanian ini bukan sahaja penting untuk dicapai, malah ianya berkaitan dengan anjakan yang ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai dan sekaligus mengamalkannya. Nilai yang diamalkan dapat membantu murid dalam menghadapi cabaran dan membuat keputusan yang tepat pada masa akan datang. Dan prinsip yang terakhir iaitu prinsip yang keenam ialah identiti nasional, yang mana setiap murid perlu ditekankan dengan semangat kesetiaan kepada negara dan perlu berpegang teguh pada prinsip rukun negara. Guru juga perlu menjadi contoh teladan yang baik dengan memberi layanan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Selain itu, murid juga perlu difahamkan tentang agama lain dengan sentiasa meraihkan kepelbagaian budaya dan agama masing-masing. Dengan adanya sikap tolak ansur ini, dapat tercapailah semangat kerjasama di dalam kelas walaupun berlainan bangsa dan agama. Dan akhir sekali, dengan tercapainya aspirasi ini, murid akan sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia dan akan sentiasa berusaha untuk belajar supaya dapat meningkatkan imej negara dalam bidang pendidikan di peringkat global. Seterusnya, apakah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik? Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merupakan guru cemerlang yang menguasai dan memahami kandungan kurikulum, mempunyai pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan dan pendidikan antarabangsa dan juga global. Implikasi yang pertama ialah guru berperanan dalam memastikan semua murid mendapat pendidikan yang berkualiti. Sekiranya seseorang guru itu dapat memahami aspirasi dan hala tuju pendidikan dengan mendalam, guru tersebut akan mampu untuk memastikan semua murid mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengambil kira latar belakang sosioekonomi dan juga kelompok etnik. Hal ini juga selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua. Implikasi ini berkait dengan dua aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses dan equity,
yang menekankan pendidikan harus diberikan kepada semua tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan juga kelompok etnik. Seterusnya kita lihat kepada implikasi yang kedua, iaitu guru bertanggungjawab mengubah kualiti sistem pendidikan Malaysia. Dalam hal ini, guru yang bagus akan memastikan murid-murid mencapai standard yang ditetapkan. Bagi mencapai standard tersebut, guru perlulah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sebaiknya. Sebagai contoh, guru boleh melakukan aktiviti pembelajaran yang boleh merangsang minda murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Perkara ini dapat meningkatkan potensi dan cara berfikir murid sekaligus dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Ini juga dapat dikaitkan dengan salah satu aspirasi dalam bidang pendidikan, iaitu kualiti, di mana Malaysia telah mensasarkan untuk berada dalam kelompok seperti keteratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan juga PISA. Kita beralih kepada implikasi yang ketiga, iaitu guru berperanan untuk memperkembangkan potensi murid dan mewujudkan murid yang seimbang. Murid yang seimbang di sini bermaksud seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Dalam hal ini, guru perlulah menjadi pembimbing dan pendorong kepada murid untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Sebagai contoh, guru boleh memberikan bimbingan dan latihan khusus kepada murid bagi memastikan murid tersebut dapat menguasai sesuatu kemahiran. Ini dapat dikaitkan dengan hala tuju pendidikan yang ingin melahirkan murid yang berpotensi serta seimbang dan harmonis dari seluruh aspek. Seterusnya ialah aspirasi yang keempat, iaitu guru berperanan sebagai alat perpaduan kepada murid. Sekiranya guru dapat memahami aspirasi pendidikan secara mendalam, guru tidak sepatutnya mempunyai perasaan pilih kasih terhadap murid yang berlainan kaum. Guru yang baik seharusnya menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan murid. Hal ini demikian kerana negara kita hidup dalam pelbagai kaum, bangsa dan agama. Oleh itu, guru sepatutnya menjadi alat perpaduan bagi menyatu padukan murid yang datang dari pelbagai kaum dan agama di sekolah. Hal ini supaya murid dapat menghargai kepelbagaian yang terdapat di negara kita. Ini dapat dikaitkan dengan salah satu aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu perpaduan, di mana pendidikan sangat mementingkan perpaduan di negara kita. Implikasi yang kelima dan yang terakhir ialah guru perlu memastikan kemenjadian dan keberhasilan murid. Dalam hal ini, guru perlu lebih cekap bagi memastikan kemenjadian murid. Hal ini kerana kerajaan telah mengeluarkan dan memperuntukkan perbelanjaan yang besar dalam bidang pendidikan dalam memastikan keberhasilan murid di negara kita. Oleh hal yang demikian, guru-guru perlulah menggunakan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan dengan sebaiknya bagi memastikan hasrat negara untuk menghasilkan murid yang berguna tercapai. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan allowance yang diberikan untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang efektif dan juga berkesan. Perkara ini dapat dikaitkan dengan salah satu aspirasi sistem pendidikan, iaitu pelaksanaan berkecekapan tinggi. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Sekian, terima kasih.